Assalamualaikum semua. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, saya akan membincangkan subtopik 2.3 iaitu kitar nitrogen. Okey. Pertama sekali kita kena tengok maksud, apa yang dimaksudkan dengan kitar nitrogen. Kitar nitrogen ialah kitar semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan. Dan seterusnya berlaku di atmosfera, tanah dan juga air. Okay, jadi kitaran ini sentiasa berlaku lah sepanjang masa. Okay, kira-kira lah 78% komposisi udara terdiri daripada gas nitrogen. Tumbuhan tidak dapat menyerap gas nitrogen secara langsung pada udara. Jadi disebabkan tumbuhan tidak dapat menyerap ataupun mengambil secara langsung nitrogen daripada udara, maka dia perlukan kitar nitrogen. Diperlukan kitar nitrogen, di mana kitar nitrogen ni akan membantu untuk tumbuhan menyerap nitrogen. Okey. Ini adalah contoh lah yang ditunjukkan kat sini adalah contoh kitar nitrogen. Di mana bermula daripada atmosfera. Bermula daripada atmosfera di sini. Ni ada dua tindakan. Satu tindakan kilat. Bila berlaku kilat, nitrogen tu akan dihantar terus ke tanah melalui tindakan kilat. Itu cara yang pertama lah. Ni bagaimana nitrogen di atmosfera dihantar ke tanah. Ke bumi lah. Ke tanah tu ke bumi. Okay. Jadi yang pertama melalui tindakan kilat. Yang kedua melalui tindakan oleh bakteria pengikat nitrogen. Kita panggil proses pengikatan nitrogen. Okey, pengikatan nitrogen ni adalah melalui bakteria. Okey, bakteria pengikat nitrogen. Okey, dekat mana adanya bakteria pengikat nitrogen ni? Bakteria pengikat nitrogen tu ada di dalam akar. Di dalam akar di bahagian sini akar tumbuhan kekacang. Okey. Jadi ada akar tumbuhan kekacang. Okey, nak lagi jelas kita tengok kat sini lah. Gambar yang ada di slide yang seterusnya ni lagi jelas. Kalau awak tengok dekat gambar ni, awak tengok bagaimana gas nitrogen di udara ni di atmosfera lah. Okey, di atmosfera ni dihantar ke dalam ke bumi, ataupun ke dalam tanah melalui tindakan kilat ataupun melalui pokok kekacang. Ni yang saya kata ni, nombor 1 dan nombor 2 ni. Kalau dekat pokok kekacang ni, sebarang pokok kekacang mesti ada dekat akar dia tu, kita panggil nodul akar. Kita panggil nodul akar pokok kekacang. Okey, dekat nodul akar pokok kekacang ni lah adanya bakteria yang dipanggil sebagai bakteria pengikat nitrogen. Okey. Ini katakan akar. Dekat akar ni, akar pokok ni pokok kan. Ni bawah tanah ni pokok. Okey, akar ni kat bawah ni, dekat akar ni ada bulat-bulat. Bulat-bulat ni lah kita panggil dia nodul akar pokok kekacang dekat akar bawah tu. Okey. Jadi kalau kita tengok kat situ, kalau melalui tindakan kilat, gas nitrogen tadi dibawa ke dalam tanah dan ditukarkan kepada ion nitrat. Begitu juga dengan akar pokok gas nitrogen yang ada yang diserap oleh bakteria pengikat nitrogen di akar pokok kacang ni. Okey. Dia akan melakukan proses pengikatan nitrogen ataupun tindakan pengikatan nitrogen, dia akan tukarkan nitrogen kepada ion nitrat. Ion nitrat ni adalah baja untuk diserap oleh tumbuhan. Okey. Jadi ion nitrat ni dalam bentuk cecair. Dalam bentuk cair akan diserap oleh tumbuhan melalui akar. Okey. Dan kita boleh tengok juga dalam kitar nitrogen ni bagaimana nitrogen ni dihantar semula ke udara ataupun ke atmosfera melalui
balas pendenitratan. Ya. Ni tindak balas pendenitratan ni iaitu daripada nitrat, daripada nitrat ya. Nitrat ni dekat tanah lah. Dalam tanah boleh dihantar balik menjadi nitrogen di atmosfera. Okey, jadi kita boleh hantar balik, kita panggil dia proses pendenitratan. Pendenitratan ya. Nitrat ni dalam tanah lah. Okey. Jadi boleh dihantar balik melalui proses pendenitratan. Boleh dihantar semula ke atmosfera. Okey. Dan ada juga bagaimana tindak balas bangkai haiwan dan tumbuhan yang mati mengalami perebutan ataupun penguraian disebabkan baja dan juga disebabkan oleh bakteria dan kulat. Dia akan menjadi sebatik amonium. Ya, dan sebatik amonium ni pula akan melakukan proses ataupun tindak balas penitritan. Dekat sini ada bakteria penitritan. Okey. Jadi ditukarkan daripada sebatik amonium tu menjadi ion nitrit. Dan ion nitrit ni pula, okey, tengok sini gambar ni, ion nitrit ni pula akan melakukan tindak balas penitritan. Okey, siapa yang lakukan tindak balas penitritan ni? Ada bakteria penitritan juga. Okey, daripada ion nitrit dia akan bertukar menjadi ion nitrat. Itu yang dipanggil kita, dia ada pertukaran-pertukaran. Okey. Kemudian ada juga satu lagi, baja bernitrogen. Maksudnya baja ni memang ada yang dijual lah, baja yang memang ada nitrogen ni pun boleh menghasilkan ion nitrat. Kalau kita tabur baja kat sini, baja tu akan meresap masuk ke dalam tanah dan akan menjadi ion nitrat. Dan ion nitrat ni pun akan diambil oleh tumbuhan melalui akar. Okey, seterusnya kita tengok apa kepentingan dia. Ya, apa lagi kepentingan kita nitrogen ni? Dia kata tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat daripada tanah melalui akar. Jadi ion nitrat tu mestilah berada dalam bentuk cecair di dalam tanah, barulah dapat diserap oleh tumbuhan, sebab tumbuhan menyerapnya melalui akar dia. Okey, terdapat dua proses dalam kitar nitrogen, dipanggil proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Okey, itu satu proses, dan satu lagi proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Satu kita kena ingat, satu tambah, satu lagi singkir, satu lagi buang lah. Satu tambah nitrogen, satu lagi buang nitrogen. Okey, dan kita boleh simpulkan penambahan dan penyingkiran ion nitrat daripada tanah itu seperti berikutlah. Ya. Dalam kitar nitrogen ni, proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah ni berlaku seperti dalam tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Maksudnya kalau ada gunung berapi meletus ataupun tindakan kilat, ada kilat berlaku, maka nitrogen daripada atmosfera akan masuk ke dalam tanah menjadi ion nitrat. Okey, itu satu tindakan, satulah proses. Yang kedua, proses pengikatan nitrogen ni yang saya kata guna akar pokok kacang tu, dia ada nodul, dia ada bakteria, ada bakteria pengikat nitrogen pada nodul akar pokok ke kacang. Dan proses yang ketiga ni ada bakteria juga, bakteria penitritan menukarkan ion nitrit kepada ion nitrat. Jadi ada tiga proses untuk penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Okey, untuk proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah, kita nak buang ion nitrat daripada tanah, pun ada tiga proses. Satu, proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Maksudnya ion nitrat ni, baja ni, dalam bentuk baja ni, dia akan ambil daripada tanah, diambil oleh pokok melalui akar lah. Ataupun proses pendenitritan. Okey, proses pendenitritan ni dia ada bakteria juga. Bakteria pendenitritan ni daripada ion nitrat, dia akan bertukar menjadi nitrogen di atmosfera. Okey, yang ketiga, proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah adalah melalui proses melarut resap nitrat. Ini yang saya kata baja tadi. Bila kita tahu baja tu nanti akan masuk ke dalam tanah. Bila ada air hujan ke ataupun pokok tu disiram ke, baja tu akan meresap masuk ke dalam tanah. Itu yang dipanggil sebagai proses melerap resap nitrat. Okey, kita tengok contoh proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Ni yang ditulislah, tindakan kilat dan letusan gunung berapi, proses pengikatan nitrogen, proses penitritan. Okey.
Dia cerita huraian tentang tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Dia kata sekiranya terjadi kilat atau letusan gunung berapi, tenaga haba yang terbebas pada suhu yang tinggi akan mengoksidakan nitrogen dalam udara untuk membentuk gas nitrogen dioksida. Maksudnya bila berlaku tindakan kilat ataupun gunung berapi meletus, ada tenaga haba yang dibebaskan. Mesti ada tenaga haba dibebaskan pada suhu tinggi. Dan tenaga haba tersebut akan mengoksidakan, menyebabkan nitrogen di udara, nitrogen yang ada di atmosfera tadi akan bertukar, membentuk menjadi gas nitrogen dioksida. Terhasilnya gas nitrogen dioksida. Bila hujan turun, gas nitrogen dioksida tadi dah memang dalam udara, dia akan melarut dalam air hujan lalu membentuk asid nitrik dan turun ke permukaan bumi. Dekat sinilah kita tengok nanti asid nitrik ini akan meresap ke dalam tanah dan akan bercak balas dengan mineral untuk membentuk ion nitrat. Dia akan membentuk ion nitrat pula baja semula. Jadi pentinglah tindak balas ni. Apabila hujan turun, gas nitrogen dioksida tu akan melarut dan membentuk asid nitrik dan seterusnya turun ke permukaan bumi. Dan dia akan membentuk ion nitrat. Jadi kuantiti ion nitrat bertambah dalam tanah. Okey, proses pengikatan nitrogen ni, ini yang saya kata ni gambar ni. Gambar pokok kacang, akar pokok kacang, lepas tu ada warna putih-putih, putih bulat-bulat ni adalah nodul akar pokok kacang lah. Okey. Jadi dia kata apa? Bakteria pengikat nitrogen dalam tanah, air atau hidup bersimbiosis ni berhubungan lah. Okey, saling memberi dan menerima. Dengan nodul akar pokok kacang, dia akan tukarkan nitrogen daripada udara kepada ion nitrat. Hasil tindakan ataupun yang kedua adalah melalui hasil tindakan pengikatan nitrogen oleh bakteria. Okey. Maksudnya bakteria pengikat nitrogen ni akan menambah nitrat ke dalam tanah. Okey, proses penitritan. Apabila haiwan dan tumbuhan mati, bakteria tu akan mengurai. Bakteria pengurai akan menukarkan protein haiwan dan protein tumbuhan kepada sebahagian amonium. Ni yang kita kata kalau bangkai haiwan ada, bangkai tumbuhan ada, dia ada sisa-sisa ataupun bangkai, dia akan mereput disebabkan oleh proses penguraian ni, di mana bakteria pengurai menukarkan protein haiwan dan tumbuhan kepada sebahagian amonium. Dia terus jadi baja juga sebahagian amonium. Jadi bakteria penitritan ni akan tukarkan sebahagian amonium ni kepada ion nitrik dan seterusnya kepada ion nitrat. Okey. Hasil tindakan bakteria penitritan terhadap sebahagian amonium akan bertambah, dan dia akan menambahkan ion ke dalam nitrat. Okey, seterusnya. Macam mana pula kita nak tengok proses penyikiran ion nitrat daripada tanah. Ini kita nak buang daripada ion nitrat itu ada dalam tanah, kita nak buang dia ke atmosfera. Jadi yang pertama adalah proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Proses pendenitritan, daripada ion nitrat itu bertukar menjadi nitrogen di atmosfera. Proses melarut resap nitrat. Ini proses yang kita tabur baja dan baja tu melarut masuk dalam tanah. Okay, kita tengok proses penyerapan dan penyerapan ion nitrat daripada tanah. Okay, tumbuhan menyerap ion nitrat daripada tanah untuk memenuhi keperluan nitrogen dia. Okey, ion ini digunakan untuk membentuk protein tumbuhan. Dan bila haiwan tu makan tumbuhan tadi, jadi protein tumbuhan tu dipindahkan pula. Protein tumbuhan tu dipindahkan pula masuk ke dalam haiwan. Jadi membentuk protein haiwan. Okey, proses pendenitritan terdapat dua bakteria pendenitritan dalam tanah yang menukarkan ion nitrat dalam tanah kepada gas nitrogen yang kemudiannya keluar daripada tanah dan kembali ke dalam udara secara semula. Jadi memang ada bakteria pendenitritan ni yang menukarkan ion nitrat dalam tanah kepada gas nitrogen dan keluar daripada tanah dan kembali semula ke atmosfera. Kita panggil proses ini adalah proses pendenitritan. Okey, proses melarut resap ni adalah proses menjadi. Dia kata ion nitrat dalam tanah melarut dalam air dan kemudiannya mengalir ke dalam sungai atau air bawah tanah. Ini memang sentiasa terjadilah.
Okey, apa dia kepentingan kita nitrogen? Yang pertama, mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Yang kedua, mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Yang ketiga, membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. Ini sentiasa berlakulah secara berterusan. Mengurangkan pencemaran alam sekitar, betul? Sebab kita tak gunakan bahan-bahan yang mudah tercemar. Okey, bagaimana pula cara untuk mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara? Jadi caranya yang pertama adalah dengan menguraikan ion nitrat. Jadi kepekatan gas nitrogen dalam atmosfera kita 78%, dan ini membantu memastikan kesinambungan serta kelestarian seolah. Okey, bagaimana untuk mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman? Nitrogen merupakan makronutrien yang paling penting ya. Ini makronutrien yang paling penting untuk pertumbuhan supaya pokok tak terbantut. Jadi dia akan menyerap ion nitrat itu dalam bentuk cecair. Penyimpanan ion nitrat daripada tanah ini mengurangkan kesuburan tanah. Jadi kalau semakin banyak ion nitrat itu disingkirkan, jadi tanah semakin tak subur. Okey, seterusnya mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Okey, masalah tanah sekarang adalah banyak yang kurang subur. Jadi cara ni kita melakukan proses penggiliran tanaman. Lepas tanah rendah, tanah ubi pula, lepas tu tanah tebikai pula, kita gilir-gilirkan. Dan juga penggunaan baja untuk menambah semula kandungan ion nitrat. Okey, pertumbuhan akan jadi lebih subur lah. Produktiviti pun akan semakin bagus. Okey, macam mana kita nak membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan haiwan? Okey, nitrogen merupakan komponen penting dalam pembentukan nitrogen. Protein digunakan untuk membina sel baharu dan membaiki sel yang rosak. Bekalan protein yang berterusan menjamin kesinambungan dan penyelenggaraan kehidupan bagi semua jenis hidupan. Okay, kita stop dulu kita punya otak kat sini.